Baik, saya tak nak ambil masa lama untuk mukadimah ni. Kita teruskan kepada persoalan kita yang pertama, kepada ahli panel kita yang pertama, Ustazuna Dr. Fathul Bari. Ustaz, berkaitan tajuk kita pada malam ni, kata kod agama tapi pakai BMW, kan? Menarik tajuk ni kan? Kadang orang duk tanya kita kan, Masya Allah. Ustaz, persoalannya adakah apabila kita berusaha untuk berpegang teguh dengan agama, berusaha untuk mempraktikkan agama, mengamalkan agama dalam kehidupan kita, kita boleh tak menjadi seorang yang kaya raya, ya, dan berkemampuan untuk memiliki kereta yang mewah, walaupun tajuk kita dekat sini BMW kan? Kita boleh sebut lah yang lain nampak mewah kan, Merc, mungkin Alphard ke kan, Porsche ke dan sebagainya. Cuma malam ni fokus untuk BMW sebagai satu tajuk je lah. Silakan Ustaz, tafadhal, barakallahu fikum. Okey, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Jazakumullahu khairan. Terima kasih kepada pihak penganjur program kita pada malam ini, Akademi As-Sunnah. Sahabat saya, saudara moderator Al-Fadhil Ustaz Sulaiman Nuba, seterusnya rakan panel Al-Fadhil Dr. Kamilin, sidang penonton, hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya rasa tajuk ni tajuk je yang catchy-nya. Kita punya naratif perbincangan kita sebenarnya lebih kepada nilai ataupun etika dalam kita mengurus kehidupan kita. Tuan-tuan dan puan sekalian, ini bukan soal BMW, Mercedes, itu kenderaan. Ada pakaian, ada LV-nya, Gucci-nya, Prada-nya, ada macam-macam lah, jam tangannya yang mewah dan hebat, yang ada yang lebih berkemampuan, ada private jet sendiri dan sebagainya. BMW hanyalah satu contoh. BMW pada malam ini hanyalah satu contoh. Cuma asas kepada perbincangan kita pada malam ini pada saya adalah soal keharusan ataupun apakah diharuskan untuk kita bermewah-mewahan. Ya? So itu dia punya point dia. Tuan-tuan dan puan sekalian, pertama sekali kita perlu faham bahawasanya Islam agama yang tak melarang kita mencapai kejayaan atas muka bumi. Okay? Kejayaan dari pelbagai perspektif. Kejayaan dari sudut penguasaan ilmu, kejayaan dari sudut urus niaga sehingga menghasilkan kekayaan dan sebagainya. Sebab itu contoh-contoh yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam Al-Quran seperti contoh Qarun. Allah Subhanahu wa taala bukan melarang kekayaan itu, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita contoh sikap Qarun yang takbur, sombong dengan kekayaannya. Okey, demikian juga Nabi Sulaiman alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala tunjulkan beliau sebagai seorang nabi dan rasul yang mampu menggerakkan persekitarannya, makhluk persekitarannya, mampu mengarah makhluk-makhluk persekitarannya, mampu berkomunikasi dengan haiwan, mampu menggerakkan angin, mampu pelbagai lagi kemampuan-kemampuan yang hebat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kerajaan Sulaiman alaihi salam. Okey, cumanya poin kita pada malam ini adalah satu topik penting pada saya berkaitan ataupun berkisar dengan sikap warak, zuhud ataupun tawaduk. Okey. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sahabat bercerita tentang unta Nabi. Unta Nabi ni ada pelbagai nama, ada sebut al-jad'a, ada sebut qaswa, dan ada dalam satu hadis Al-Bukhari disebut kanat naqah li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tusamma bil adba, salah satu nama unta Nabi SAW. Walaupun sebahagian ulama antaranya Ibnu Jarir mengatakan adba ke qaswa ke ataupun jada'a ke, sama saja semuanya. Okey, semua adalah sifat-sifat yang dikaitkan dengan unta, iaitu sifat disebut sebagai maqtu'atul udhun, terpotong ataupun tercarik telinganya. Tapi unta Nabi bebas daripada sifat-sifat tersebut, cuma digelar seperti itu. Unta Nabi, kelebihan unta Nabi ini, wa kanat la tusbaq. Dia ni unta yang begitu hebat sampai orang tak boleh, unta-unta lain tak boleh tandingi kelajuannya, kecepatannya, kehebatannya. Kemudian tiba-tiba datang satu hari, waja'a Arabiyun, datang seorang orang Arab. Kemudian Arab ni apa dia buat? Dia bawa unta, ada qa'udillah, dia bawa satu unta, dan kemudian
fayasbiquha. Dia menewaskan unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia tewas unta Nabi sallallahu alaihi wasallam, fashtadal umur. Orang benda ni jadi satu benda isu topik besar dibahaskan oleh orang Islam keseluruhannya pada waktu itu. Bukanlah keseluruhan, maknanya orang Islam pada waktu itu, sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Bila berlaku hal sedemikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat. Kata Nabi, inna haqqan 'ala Allah azza wa jalla alla yarfa'u syai'an illa wada'a. Maksudnya sesungguhnya menjadi satu hak bagi Allah Subhanahu wa taala untuk Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengangkat ataupun memuliakan sesuatu melainkan akan sampai pada waktu tertentu, masa tertentu Allah Subhanahu wa taala akan jatuhkan dia balik. Maksudnya apa? Maksudnya nak berikan gambaran bahawasanya walaupun Nabi ada unta yang hebat, tapi ada unta lain boleh tewaskan unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menggambarkan bahawasanya walaupun ada kenderaan mewah ke, hebat tak mana ke, kena ingat akan ada orang lebih hebat daripada kita. Sampai satu masa kita akan jatuh ke bawah dan akan ada orang lain pula naik. Hebat tak mana ilmu kita, kita kena ingat bahawasanya ada orang yang lebih hebat dan lebih mengetahui daripada kita. Itu dia boleh melahirkan satu sifat, apa sifat dia panggil? Sifat tawadhu. Ini topik perbahasan kita. Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani bila dia bahaskan tentang tawadhu, kata dia izharu at-tanazzul. Izharu at-tanazzul 'anil martabah. Okey. Iaitu melahirkan ataupun menonjolkan sifat kerendahan daripada sebarang kedudukan, liman yurad ta'zimu, bagi sesuatu perkara yang mana orang lain mengagungkan perkara itu. Okey. Jadi maksudnya macam ni, benda tu benda yang memang orang kata apabila orang tengok, orang memuliakan, orang kata hebat, orang kata sangat bagus. Contohnya ada BMW, apa masalah ustaz ada BMW? Okey, sangat bagus, hebat. Tapi sifat tawaduk ni kalau dia boleh izharu tanazzul, maknanya dia tunjulkan dia mampu beli BMW tapi dia tak beli. Contohnya dia tak beli BMW. Sebab apa? Sebab dia bimbang ada orang lain nanti mengagungkan perkara tersebut, menyebabkan timbul sesuatu perasaan di dalam hatinya. Situ timbulnya topik tawaduk. Sebab itu kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, kata Nabi, man taraka al-libas tawadu'an lillah wa huwa yaqdiru alayhi da'ahu Allah yawm al-qiyamah ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu min ayyi hulalil iman sya'a yalbasuha. Maksudnya barang siapa yang meninggalkan memakai sesuatu pakaian, pakaian mungkin pakaian yang mewah, yang hebat dan sebagainya, tawadu'an lillahi azza wa jalla, tujuannya adalah untuk merendahkan diri, tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah, sedangkan dia mampu untuk memakai seperti itu, dia mampu untuk menggunakan kenderaan seperti itu, tapi dia tinggal kerana tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menyerunya di hari akhirat kelak, di hadapan sekalian para makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah berikan pilihan kepadanya pada waktu itu untuk dia berhias dengan apa jua perhiasan keimanan, yang mana yang dia nak, apa jua yang dia nak. So hadis riwayat Imam Tirmizi dengan sanad yang sahih. So clear. So hadis-hadis yang saya bacakan tadi tentang unta Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang apa yang saya baru sebutkan ini, pakaian, hadis ini tak ada disebut secara spesifik larangan penggunaan. Okey. Tak salah nak pakai BMW, tak salah nak pakai barang mahal-mahal. Cuma ada dua prinsip utama yang kita perlu fahami. Satu, adakah kita mampu kekalkan tawaduk kita, kerendahan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rendah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang mana kita mampu untuk kawal jiwa kita, hati kita. Kedua, kadar kemampuan kita. So ini dua perkara. Sebab kadang-kadang kita kena faham manusia ni kita berbeza-beza dari sudut taraf kehidupan masing-masing. Ada orang yang bagi dia RM100 sangat banyak dah. Orang rakyat pada para orang kata apa, penduduk-penduduk kita di kampung, nelayan-nelayan, RM100 mereka dapat, mereka syukur kepada Allah Subhanahu wa taala banyak. Tapi ada orang RM100 bagi dia sangat sedikit. Ada orang RM1,000, Masya Allah sangat banyak dah. Ada orang RM1,000 sangat sedikit. So manusia berbeza-beza. Sebab itu kemampuan ini, kudrah, kalau dia mampu,
Tapi dia tawaduk tadi ni tentunya makamnya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dia mampu, namun dia bila dia mampu dia beli juga, salah tak dia beli? Salah tak dia pakai barangan yang mahal? Salah tak dia memandu kereta yang mewah? Tak salah. Cuma adakah dia mampu untuk handle perkara pertama yang saya sebutkan tadi? Tawaduk dia, adakah dia mampu untuk handle hati dia? Adakah untuk mampu dia handle kesombongan, keriakan dalam hatinya? Sekiranya kita melihat hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habati khardal min kibir. Okey, tidaklah seseorang mithqala zarratin min kibir, tidaklah seseorang itu akan masuk syurga maka sekiranya terdapat di dalam hatinya walaupun sebesar zarah perasaan kibir, sombong. Perkataan sombong, bongkak ini Allah Subhanahu Wa Taala kritik dalam Al-Quran begitu banyak. Syaitan kerana bongkak dan sombong, Qarun kerana bongkak dan sombong dengan kekayaan dia, dan banyak lagi yang Allah Subhanahu Wa Taala beritakan kepada kita. Dan pada hadis yang sama Nabi SAW diperjelaskan, ditanya oleh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Ada orang yang mana dia suka pakaiannya itu pakaian yang indah, yang elok, yang cantik, dan dia suka pakai kasut yang elok, kasut yang cantik. Kata Nabi menyambung hadis itu, kata Nabi, innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu jamil, cantik, indah, dan bersifat dan cintai dan suka kepada keindahan dan kecantikan. Kemudian kata Nabi lagi, al-kibru, penyakit kibir ini, sombong dan bongkak ini, batarul haq wa ghamtun nas, mampu untuk menolak kebenaran dan merendah-rendahkan manusia lain. So yang kita kena kawal. Okay? Bukan soal tak boleh pakai BMW, tapi satu, adakah mampu untuk kita kekang jiwa kita daripada terkesan dengan penyakit riak, sombong, kibir, takbur dan sebagainya. Dan yang keduanya, kalau kita nak makam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sifat tawaduk itu kita jadikan sebagai satu keutamaan untuk kita. Mampu tapi kita tak pakai. Macam Nabi sebut tadi ni, mampu untuk pakai pakaian yang hebat, tapi tarakaha tawadu'an lillahi azza wa jalla. Tinggalkan hal tersebut kerana tawaduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, cakap soal kemampuan. Kemampuan kita. Tak ada kemampuan nak pergi berhutang bank nak beli, itu jadi satu kesalahan dah. Sebab dalam kehidupan kita ni manusia tak lari daripada sama ada perkara-perkara daruriyat yang sangat dia perlukan, ataupun hajiat, ataupun tahsiniyat. Kadang-kadang apabila kita gagal membezakan ketiga-tiga perkara ini, yang ni akan jadi problem. Kita tak nafikan kereta pada hari ini dah jadi satu keperluan dah. Kenderaan jadi satu daruriyat, keperluan kita. Cuma kenderaan, adakah BMW daruriyat? Adakah Mercedes daruriyat? Ataupun kancil daruriyat? Contohlah saya berikan. Jadi bergantung kepada itu keperluan kehidupan masing-masing. Ada orang tak melihat benda-benda dia daruriyat, tapi contohnya dia kata tak apa, dia jalan kaki je pergi kerja dia, ataupun dia nak bersikap. Boleh juga, tak ada masalah. Tapi ada orang melihat hal tersebut sangat diperlukan sebab jarak tempat dia kerja jauh dan takut hujan dan sebagainya. Itu satu keperluan bagi dia. Maka bila dia menilai satu keperluan itu, dia tengok dengan kadar kemampuan yang dia ada. Apa yang dia boleh beli? Kancil lah. Tak payahlah sampai nak berhutang, nak jual tanah, nak jual rumah dan sebagainya sehingga menyusahkan masa depan dia. Dia nak kena korban semata-mata nak beli BMW ataupun Mercedes. Tak perlu. Sebab itu saya katakan tadi, pelbagai manusia ada pelbagai keinginan dan mereka ada pelbagai status dan taraf kehidupan. Bagi orang yang mungkin, kita katakan contohlah saya berikan di sini, Tan Sri Syed Mukhtar Al-Bukhari, BMW mungkin biasa bagi dia. Bagi dia mungkin Bugatti Veyron, okey. Bagi dia mungkin Porsche, bagi dia mungkin Ferrari, contoh. Walaupun mungkin dia tak pakai kenderaan tu semua kerana tawaduk. Okey. Tapi bagi saya, bagi mereka kadar itu kecil jumlah. Tapi bagi saya, bagi kita mungkin, bagi orang nelayan kampung di bawah, petani dan sebagainya, Masya Allah BMW hebatnya, lain dia punya taraf ataupun lain dia punya perasaan dan jiwanya. Jadi kelainan ini jangan kita hukum manusia. Al-Bukhari dia nak beli BMW dengan kadar kemampuan yang ada, itu mungkin level tawaduk dia. Dia tak beli kereta Ferrari contohnya. Tapi bagi kita ni, kita melihat mungkin
kenderaan apa yang sesuai untuk kita pada hari ini. Jadi bukan soal jenis kenderaan apa sebagainya, soal hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kita nak kawal jiwa kita, nak kawal hati kita agar kita sentiasa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala orang yang dikategorikan sebagai tawadhu. Saya kira itu naratif ataupun direction topik perbincangan kita pada malam ini. Wallahu a'lam. Terima kasih.